Lama terkejang di tengah rumah dengan nafas yang berombak-ombak menahan sesak. Perlahan Embok Sinah ni membisikkan kepada menantunya si Mak Johar mengenai susuk belian yang masih belum dibuangkan. Suaranya tergetar-getar sewaktu mendesak Mak Johar beritahu bekas abang iparnya Haji Basudi di Sekincan supaya buangkan sahaja susuk berlian berkenaan. Terpaksa pula Mak Johar ni turun ke Sekincan sampai santak senja baru balik semula ke Teluk Intan. Tetapi hampa sangatlah dia disebabkan Haji Basudi sudah lama berpindah. Kemana lagi mahu diharapkan sekiranya Haji Basudi tidak ditemui dalam saat dia memerlukan bantuan demikian. Tahu sangatlah Embok Sinah, satu-satunya yang boleh diharapkan memang bekas abang iparnya Haji Basudi. Dia sendiri melihat bagaimana Haji Basudi gunakan tempurung kelapa sahaja untuk keluarkan susuk lam yang sudah sebati dalam tubuh Usop Gonjeng, suaminya. Memang marah juga Haji Basudi pada adiknya Usop Gonjeng yang berdegil sangat mahu gunakan susuk lam sejak di usia muda lagi. Selepas berkahwin dengan Embok Sinah, janda beranak satu. Janda yang mana? Tiba. Lantas sahaja dia tinggalkan kampung halaman disebabkan keluarga sendiri tidak menyenangi. Lama juga dia tidak jejakkan kaki ke kampung disebabkan tersinggung dengan sikap keluarga. Tetapi Haji Basudi tetap memujuknya. Perkara Usop Gonjeng berkahwin dengan Embok Sinah, janda beranak satu itu tidaklah penting sangat asalkan sahaja hubungan keluarga tidak terputus. Sebab itulah Haji Basudi sanggup menjadi jambatan untuk hubungkan semula Usop Gonjeng dengan keluarga. Haji Basudi tidak mahu ungkit mengenai jodoh adiknya dengan Embok Sinah, sekalipun seisi keluarga menuduh yang janda tersebut menggunakan ubat pengasih untuk mengikat Usop Gonjeng. Apalah salahnya anak teruna seperti adiknya Usop Gonjeng itu menikahi Embok Sinah kalau jodoh mereka telah ditentukan demikian. Berkali-kali Haji Basudi menuduh yang Embok Sinah ni gunakan susuk belian, tetapi perempuan itu tetap berdalih. Kalau Embok Sinah tidak mahu mengakui yang dia menggunakan susuk, memang Haji Basudi tidak boleh berkeras menuduhnya. Tetapi dia tetap mengingatkan Embok Sinah, perkara yang salah di sisi Allah tidak akan menjadi betul. Apabila kenangkan perkara susuk yang diingatkan oleh bekas abang iparnya itu beberapa tahun dahulu, lantas saja Embok Sinah mendesak supaya menantunya Mak Johar turun ke Sekincan. Manalah Mak Johar ni boleh mengenali Haji Basudi disebabkan mereka tidak pernah bertemu muka. Lagipun dia sekadar menantu tiri sahaja pada arwah Usop Gonjeng disebabkan lelaki itu tidak pun mempunyai anak dengan ibu mentuanya, Embok Sinah. "Kamu carilah dia di Parit Leman," ujar Embok Sinah dengan penuh harapan agar dapat menatap muka bekas abang iparnya itu. Macam mana kalau Haji Basudi itu tak kenal dengan saya? Serba salah juga Mak Johar mahu memenuhi permintaan ibu mertuanya itu. "Apa salahnya saya ikut sama?" Gerutu Meliah mendesak suaminya supaya turun juga ke Sekincan. Memang Meliah tahu tentu Haji Basudi tidak akan mengenalinya lagi disebabkan sewaktu Usop Gonjeng meninggal dunia, dia belum pun berumur 10 tahun. Selepas Usop Gonjeng meninggal dunia, ibunya berkahwin lagi sampai beberapa kali. Terpaksa pula dia mengikut ibunya ke mana sahaja selepas berkahwin lain sampailah ke Batang Berjuntai, ke Sungai Tengi, ke Gedangsa dan akhirnya menetap di Teluk Intan. Manalah dia tahu lagi mengenai Haji Basudi di Sekincan yang sudah pun lama ditinggalkan. Untuk makluman sekarang ni, Batang Berjuntai dah tukar kepada Bistari Jaya kalau tak salah saya. Tetapi dia tidak bimbang apa kalau bertemu muka dengan Haji Basudi. Tentu orang tua itu masih lagi kenangkan lagi semasa mereka tinggal berdekatan. Melihat dapat merasakan betapa mesranya orang tua itu akan melayani dia sama macam anak sendiri juga. Kalau tidak disebabkan ibunya berpindah randah selepas berkahwin lain, tentu dia masih dimanjakan oleh Haji Basudi. "Haji Basudi memang sayangkan kamu, Meliah." Terketar-ketar suara Embok Sinah apabila kenangkan kemesraan bekas abang iparnya itu. "Pak tua tu dah lama berpindah dari Sekincan." Jelas Meliah setelah diberitahu orang-orang kampung mengenai Haji Basudi tidak lagi menetap di kampung berkenaan. "Kemanalah dia pindah agaknya ya?" Keluh Embok Sinah seolah-olah kesal kerana dia sembunyikan sangat rahsianya mengenai susuk berlian itu daripada Haji Basudi. Kalau sewaktu dia desak lelaki itu supaya dibuangkan susuk berliannya, sudah tentu dia tidak akan mengalami penderitaan demikian. Tak tahulah, kata mereka ni kata boleh jadi ke Kelang. Ada juga yang kata ke Melaka. Lantas saja Mak Johar mencelah. Memang orang-orang kampung juga sudah terputus hubungan dengan Haji Basudi semenjak dia berpindah ke Kelang.
Sebab itu mereka tidak dapat menjelaskan kepada Mak Johar dan Maliah ke mana Haji Basudi menetap. Tetapi mereka tetap kenal Embah Sinah sekalipun sudah lama tidak jejakkan kaki ke Sekincan. Baik kalau saya sebut perkataan kelang, bukan kelang kerana ejaannya adalah kelang. Jadi saya akan ikut sebutan yang telah ditaipkan di sini ya. Mengeluh panjang Embok Sinah dalam keadaan keuzurannya yang bertambah tenat. Pelupuk matanya digenangi dengan air. Memang dia terharu apabila Kenang berkeras sangat tidak mahu mengakui menggunakan susuk belian. Haji Basudi memujuknya supaya buangkan sahaja susuk macam tu sebelum terlambat. Tetapi dia terus berdegil tak mahu mengakui. Dia tak perlu nak berbohong kerana Haji Basudi ini dapat mengagak siapa sahaja yang menggunakan susuk. Apabila Usop Gonjing kecewa tak pernah mendapat anak disebabkan beberapa kali Embok Sinah keguguran. Lantas saja dia meminta abangnya Haji Basudi untuk ubati dirinya. Setelah Haji Basudi salahkan susuk lam yang diamalkannya, terpaksa juga Usop Gonjing bersetuju supaya dibuangkan sahaja. Dan sejak muda dia berkeras tidak mahu buangkan susuk lam tersebut, sekalipun abangnya merungut panjang. Tetapi Usop Gonjing tak boleh nak bertahan lama setelah beberapa tahun berkahwin masih juga tak punya anak. Beberapa kali isterinya Embok Sinah keguguran, hanya beberapa bulan sahaja mula mengandung. Aku dah cakap, buangkan saja susuk lam kamu tu, tutur Haji Basudi tatkala adiknya kecewa dengan nasib yang dialaminya. Takkanlah kerana susuk lam Sinah tu keguguran, merungut juga Usop Gonjing apabila abangnya terus mendesak meminta dia untuk buangkan susuk lam yang diamalkan sejak bertahun-tahun. Manalah tahu, kalau disebabkan susuk lam tu, tegas Haji Basudi perlahan kerana menyedari yang susuk lam itu tidak berkuasa apa-apa. Tetapi manalah tahu Allah mahu menguji hambanya dengan amalan yang tidak diredai. Siapa yang nak buangkan? Keluh Usop Gonjing apabila kenang gurunya Wak Lijat sudah lama meninggal dunia. Lainlah kalau Wak Lijat tu masih hidup, tentu gurunya boleh buangkannya dengan mudah. Tak ada penyakit yang tak ada ubatnya, sahut Haji Basudi. Tidak bimbang apa sekiranya Usop Gonjing benar-benar ikhlas mahu buangkan terus susuk lam yang diamalkannya. Kalau Abang Haji boleh, cubalah buat. Lantas Usop Gonjing mendesak abangnya membantu. Namun jauh di sudut hatinya, Usop Gonjing tetap tidak yakin amalan susuk lam itu yang menyebabkan isterinya tidak boleh mengandung. Beberapa kali Embok Sinah mengandung, tetapi keguguran mungkin disebabkan dia tidak tahan bekerja teruk. Setiap hari Embok Sinah ni terpaksa membuat kerja-kerja rumah hingga santak petang. Kadang-kadang saya juga Usop Gonjing apabila kenangkan isterinya terpaksa tumpukan sepenuh masa di rumah. Sewaktu Embok Sinah janda, memang isterinya seringkali ikut menyanyi di majlis perkahwinan. Suara lunak Embok Sinah inilah yang memikat hati Usop Gonjing. Biarlah seisi keluarganya melarang dia berkahwin dengan Embok Sinah, namun Usop Gonjing tetap nekat mengharungi dugaan. Apa sangat dugaan tatkala mengambil keputusan berkahwin dengan Embok Sinah kalau nak dibandingkan dengan dugaan setelah ditusukkan dengan susuk lam. Dia terpaksa ikut Wak Lijat menyelam di dasar parit mencari rumput tempat lam melekat. Bukanlah mudah mencari lam yang melekat pada rumput di dasar parit dengan airnya yang keruh bukan. Lam bukanlah besar sangat, hanya sama seperti hujung lidi, meliuk-liuk laksana pacat mahu mencari mangsa. Tetapi Walija tahu di mana lam yang melekat di dasar parit itu, lantas diikatkan dengan benang hitam ke perdu rumput. Perdu rumput. Baik. Usop Gonjing sendiri mesti menyelam ikut benang yang sudah diikat ke perdu rumput di dasar parit. Perlahan dia hulurkan telunjuk ke hujung rumput sehingga kan terasa lam meliuk-liuk laksana pacat di tepi permatang sawah. Sebaik saja lam tersebut melekat di hujung jarinya, dia mesti cepat-cepat naik ke permukaan parit sebelum binatang itu berpindah ke hujung rumput yang lain. Dan setelah lam berkenaan dibawa naik ke atas, Wak Lijat bacakan jampi mantranya, lantas tusukkan duri landak di bawah ketiak Usop Gonjing. Kesan luka yang berdarah selepas ditusuk duri landak ditonyohkan lam tersebut. Perlahan-lahan, lam itu akan melekat pada bekas luka yang ditusuk terus menyusup ke celah rongga mengikut darah yang meleleh. Sebaik saja lam menyusup masuk, nescaya darah bekas ditusuk duri landak itu akan berhenti serta-merta. Usop Gonjing melihat sendiri, luka ditusuk duri landak itu juga bertaup rapat hingga tidak ada lagi kesan lukanya di situ. Dan ketika ini Usop Gonjing dapat rasakan yang lam yang menyusup ikut bekas luka yang ditusuk tadi menjalar di dalam tubuhnya. Sehari dua ni memang kamu akan rasa rimas, beritahu Wak Lijat setelah anak muda itu melepasi ujian. Tahu sangatlah dia rasa rimas sepanjang hari tatkala lam berkenaan bergerak merata badan. Macam mana kalau lam ni terkeluar? Bukan terkeluar. Macam mana kalau lam ni keluar? Keluar. Bimbang juga Usop Gonjing sekiranya lam tersebut akan keluar semasa dia buang air. Kalau keluar pun lam yang zahir aja.
lam yang batin kekal dalam tubuh kamu. Tegas Wak Lijat semacam tersinggung dengan sikap Usop Gonjing yang was-was dengan amalan yang diamalkannya. Kadang-kadang terasa sakit juga jantung saya ni, ujar Usop Gonjing apabila lam berkenaan menjalar sampai menyusup ke jantung. Biarkan saja susuk lam itu sebati dengan diri kamu. Wak Lijat mengingatkan dia mengenai petua dan amalan apabila gunakan susuk lam. Bukan mudah dia mahu untuk turunkan amalan susuk lam itu sekiranya hatinya tidak berkenan. Hanya Usop Gonjinglah satu-satunya yang dapat memujuk dia supaya diperturunkan amalan susuk lam tersebut. Memang Usop Gonjing tahu sangat mengenai Wak Lijat yang mengamalkan susuk lam berkenaan sejak bertahun-tahun. Asal sahaja tangannya terhiris sabit sewaktu merumput di permatang sawah, nescaya lukanya akan bertaut serta-merta. Kesan luka di tangannya akan hilang, tidak berbekas langsung. Bukan takat dihiris mata sabit sahaja, malah ditusuk sengat semilang pun Wak Lijat tidak bimbangkan apa-apa. Sebaik saja sengat semilang menusuk tapak tangan, sekaligus kulit yang luka akan bertaut. Bisa sengat semilang juga tidak akan jejaskan dia sekalipun tertusuk hingga melekat ke daging. Sebab itulah Usop Gonjing puas memujuk Wak Lijat supaya diturunkan amalan susuk lam yang boleh bertahan daripada luka terguris. Manalah abangnya Haji Basudi tahu kalau turun ke sawah, bila-bila mata tajak boleh singgah ke kaki. Siapa sahaja luka akibat disinggahi mata tajak sewaktu turun ke sawah, nescaya berminggu-minggu menanggung kesakitan. Selagi luka tidak sembuh, tentu mereka ni tak boleh turun berendam ke tengah lumpur yang berselut. Mudah saja luka berkenaan akan membusuk akibat terendam dalam lumpur selut. Sekiranya gagahi juga untuk turun ke sawah. Apalagi sengat semilang akan menusuk tapak tangan kalau menimba lubuk tatkala sawah mahu keringkan air. Lama dia memujuk Wak Lijat sebelum orang tua tu bersetuju untuk turunkan amalannya. Sebelum menyelam lam di dasar parit, Wak Lijat menyuruh dia mandi terlebih dahulu menggunakan air 7 muara sungai. Wak Lijat sendiri yang jiruskan dia dengan menyongsangkan dari kaki naik ke kepala. Sewaktu jiruskan air 7 muara itu ke tubuh Usop Gonjing, perlahan-lahan Wak Lijat menyeru. Di sini ada doa, ada mantra dia, doa dia ni. Alam Kabir, Alam Sagir apa semua. Tapi saya takkan bacakan ya. Nanti takut tersilap amal. Wallahualam. Baik, kita teruskan. Setelah dijeruskan air 7 muara sungai itu, Wak Lijat tidak benarkan Usop Gonjing bertemu muka dengannya sampailah seminggu. Selama 7 hari itu, Usop Gonjing mengalami gatal-gatal kulit. Terpaksa juga dia menggaruk disebabkan tidak tertahan dengan gatal-gatal yang merenyam seluruh badan laksana terkena birah di tengah pecah. Kalau tidak disebabkan dilarang menemui Wak Lijat semasa dia tidak kalau tidak disebabkan dilarang menemui Wak Lijat. Okey, Wak Lijat melarang dia ya. Kalau tidak disebabkan dilarang menemui Wak Lijat, memang dia tidak akan bertangguh menyerbu ke rumah orang tua tu. Gatal-gatal kulitnya sampai melicit apabila digaru sekuat hati. Bimbang juga dia dengan air 7 muara sungai itu kalau-kalaulah terlalu kotor seperti air selut di tengah lubuk. Selepas 7 hari mengidap kata-kata seluruh badan, barulah Usop Gonjing ni menjengah ke rumah Wak Lijat. Tetapi dia menjadi hampa disebabkan Wak Lijat suami isteri tidak ada di rumah semasa dia menjengah ke situ. Marah benarlah dia dengan Wak Lijat seolah-olah memperolokkan dia dalam saat menanggung gatal-gatal kulit. Berturut-turut 3 pagi Usop Gonjing ke rumah Wak Lijat, tetapi orang tua tu tak tahu ke mana hala. Pagi yang keempat, Usop Gonjing kunjungi rumah Wak Lijat. Barulah dia menemui orang tua itu tengah mengilir mata parang. Terkejut benar dia apabila diberitahu oleh Wak Lijat yang dia tak ke mana-mana pun selama 3 pagi. Tentu Usop Gonjing ni merasakan yang dia sudah pun jejakkan kaki ke rumah Wak Lijat. Tapi sebenarnya dia tak menjengah pun ke situ. Tapi kamu tak berputus asa. Tersenyum Wak Lijat kerana kesungguhan anak muda itu mengulangi berturut-turut 3 pagi mahu menemui dia. Sekiranya Usop Gonjing berputus asa, sudah tentu dia tidak dapat melepasi ujian tersebut. Saya ingatkan yang Wak ni sengaja nak larikan diri. Hei, gerutu Usop Gonjing setelah diberi penjelasan oleh Wak Lijat. Kamu tu mesti sabar kalau kamu mahu berjaya, Usop. Wak Lijat mengingatkan dia supaya tidak mudah menyerah kalah. Setelah dimandikan dengan air ketum, la ilaha illallah. Lagi sekali. Setelah dimandikan dengan air serum di bawah tangga rumah, gatal-gatal kulit yang dihadapinya hilang serta-merta. Hairan juga Usop Gonjing apabila gatal-gatal itu sembuh sebaik sahaja dijerus dengan air serum. Memang Wak Lijat tahu yang dia mengalami gatal-gatal kulit selama 7 hari. Sebab itu Wak Lijat sediakan daun serum direbus tatkala senja yang mengepak. Air daun serum yang telah direbus itu diembunkan dahulu sepanjang malam dengan diletakkan di tengah padang yang terbuka. Berturut-turut 3 pagi pula Usop Gonjing ni terpaksa mandi air serum sampai kulitnya melicit akibat digaru kuat.
pulih tidak berbekas apa-apa. Selepas sempurna ujian awal itulah, Walijat menyuruh dia untuk menyelam ke dasar parit mencari lam yang melekat di daun rumput. Tidak perlulah Walijat tunjukkan pada Usop Gonjing mengenai lam yang boleh bercantun semula sekalipun dikerat 10. Tubuh lam yang kecil melidi tetapi panjang hampir sejenggal itu akan meliuk-liuk di hujung jari apabila dibawa naik ke permukaan air. Geli-geleman jugalah Usop Gonjing tatkala melihat lam liuk-liuk laksana pacat di tepi permatang sawah. Tetapi dia mesti tabahkan hati kalau mahu mengikuti jejak Wak Lijat. Biarlah abangnya Haji Basudi tidak senang dengan amalannya, tetapi dia yang terpaksa menghadapi banyak cabaran apabila bekerja di tengah sawah. Manalah abangnya tahu kalau ular tedung hitam berlingkar dalam lubang tanah di tepi permatang. Sudah tentu ular berkenaan akan menerkam tidak bertangguh sekiranya lubang tempat dia bersarang diganggu. Dia melihat sudah beberapa kali Wak Lijat ni dipatuk, tetapi gigitannya tidak berbekas apa-apa. Mengamalkan susuk lam bukanlah mahu tunjukkan kepada sesiapa mengenai dirinya yang boleh bertahan daripada terluka di tetak mata tajak, tetapi semata-mata lindungkan diri supaya tidak tercedera. Di tengah sawah, tentu pelbagai petaka boleh berlaku sekiranya tidak bersedia mencari perlindungan. Walaupun tidak terluka di tetak mata tajak pun, ular tedung hitam boleh mematuk tatkala sarangnya diceroboh. Ular tedung hitam memang bersarang dalam lubang permatang sawah. Sebaik sahaja dicebak lubangnya, nescaya ular berkenaan akan mencodakkan kepala. Belum sempat mahu berundur, ular berkenaan sudah menerkam pantas hingga taringnya melekat pada betis. Sekaligus pula kepalanya berpiuh-piuh di situ apabila taring bengkoknya melekat pada daging betis yang tertusuk. Sebab itulah Usop Gonjing ini mengamalkan susuk lam yang diperturunkan oleh Wak Lijat. Tahu sangatlah dia mengenai Wak Lijat dipatuk ular tedung hitam hingga kan berlubang betisnya ditusuk taring. Sebab saja taring ular berkenaan terlepas dari daging betisnya. Sekaligus ular tersebut menggelepar, menghempaskan badan. Kemudian perlahan-lahan menjadi lembik terkejang mati dengan sisiknya yang biru lebam. Baik, sekiranya anda telah sampai ke minit ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe pada mereka yang belum lagi subscribe. Jangan lupa juga untuk tekan butang like supaya dapat tanda support channel kita ini supaya lebih berkembang, dan jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan yang lain supaya tidak terlepas dengan kisah-kisah menarik daripada Tok Awangah dan Tamar Jalis insya-Allah. Dan kepada mereka yang rasa nak belanja saya minum kopi, ada butang thanks kat situ. Boleh belanja saya dekat situ Anda rasa nak belanja lah. Baik, jom kita selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, selawat selesai. Jom kita sambung. Memang bisa taringnya memakan diri apabila mengerkah betis Wak Lijat. Sebab itulah Wak Lijat tidak bimbang apa-apa kalau diserbu ular tedung hitam di tengah belukar. Di mana-mana saja Wak Lijat jejakkan kaki. Memang dia tak pernah memakai kasut atas alas kaki. Kalau terpijak kaca di tempat membuang sampah pun, nescaya tapak kakinya tidak akan cedera hingga memercikkan darah. Tahu sangatlah Haji Basudi memang adiknya mengamalkan susuk lam tatkala dia ditetak dengan parang oleh Jali Singkong. Tiba-tiba saja Jali Singkong ni menjadi marah apabila menuduh isterinya Timah Sengih diganggu Usop Gonjing. Puaslah si Timah Sengih ni memujuknya supaya tidak cemburu sangat dengan Usop Gonjing. Namun Jali Singkong tidak dapat menahan perasaan. Sudah beberapa kali dia melihat isterinya Timah Sengih ni bergurau-gurau mesra dengan Usop Gonjing tatkala terserempak di sawah. Kadang-kadang Usop Gonjing ni sengaja membantu pikulkan anak benih sekiranya Timah Sengih mahu mengubah anak padi di tengah lopak. Tentu Usop Gonjing mahu menggoda isterinya kalau sanggup membantu kerja di tengah sawah. Setelah isterinya berdalih dengan sikap mesra Usop Gonjing melayani mesra Timah Sengih, manalah si Jali Singkong dapat menahan sabar. Sebab itulah dia terus menyerbu Usop Gonjing yang tengah terbengkok-bengkok merumput di tengah sawah. Sewaktu Jali Singkong menetap mata parang, sempat juga Usop Gonjing ini bertahan dengan tangan. Sekaligus mata parang Jali Singkong hinggap pada lengan Usop Gonjing sampai terkulai. Hanya dalam masa beberapa minit saja lengan Usop Gonjing yang terkulai bercantum semula. Terkejut Jali Singkong apabila melihat lengan Usop Gonjing yang terkulai itu tiba-tiba bertaup macam getah yang dilekatkan. Tidak bertangguh, dia membuang parangnya dan terus terjerit-jerit sekeliling sawah meminta pertolongan. Tercungak-cungaklah Jali Singkong ni berlari mendapatkan Wak Lijat lantas berlindung di belakang orang tua tu. Dia terketar-ketar ketakutan setelah melihat lengan Usop Gonjing yang ditetapnya bertaup semula. Manalah dia dapat menahan ketakutan setelah melihat kejadian yang tak pernah dialaminya itu. "Tolong aku, Wak. Aku dah tetap hantu dengan parang ni," gerutu Jali Singkong ketakutan tidak menentu. "Siang hari macam ni, mana ada hantu?" Tersengih-sengih Wak Lijat dengan keadaan lelaki yang berlindung di belakangnya. "Hantunya menjelma macam Usop Gonjing,"
Tutur jali singkong terketar-ketar lantas menuding jari ke arah usuk gonjeng yang mara datang ke arah mereka. Itu bukannya hantu lah. Bukankah tu usuk gonjeng? Beritahu Wak Lijat mententeramkan hati jali singkong yang tidak berani menatap muka usuk gonjeng. Aku tetap tangan dia tu dengan parang. Jali singkong terus berlindung di belakang Wak Lijat. Tangannya putus, kena tetak tu, bercantum balik. Terlalu rusuh hatinya dengan kejadian yang tidak diduganya berlaku di hadapan mata. Itu perkara biasa aja. Jelas Wak Lijat sebaik sahaja usuk gonjeng terjegat di hadapannya. Apa salah aku, Jali? Tegas usuk gonjeng kesal dengan tindakan jali singkong yang tiba-tiba saja menyerangnya. Serba salah juga jali singkong mahu memberitahu mengenai rasa cemburunya setelah melihat isterinya Timah Sengih yang melayani usuk gonjeng. Tetapi Wak Lijat tahu perasaan cemburu jali singkong semata-mata disebabkan amalan yang diamalkan oleh usuk gonjeng menggunakan susuk lam. Kalau tidak sabar dengan amalan demikian, sudah tentu banyak mudarat yang dihadapi oleh usuk gonjeng. Dia sudah ingatkan usuk gonjeng supaya bersabar sekalipun dituduh oleh jali singkong cuba menggoda Timah Sengih. Kadang-kadang rasa cemburu demikian seolah-olah dibisikkan ke telinga jali singkong sampai dihilang pertimbangan. Jauh di sudut hati usuk gonjeng, memang dia tak terniat mahu menggoda Timah Sengih. Apalagi jali singkong masih mempunyai pertalian keluarga dengannya. Masakan pula dia tergamak mahu menggoda isteri jali singkong. Tetapi dugaan demikian terpaksa dihadapi oleh usuk gonjeng selagi susuk lam itu menyerap dalam dirinya dan secahaya seisi kampung akan menuduhnya sengaja menggoda isteri orang sekalipun dia sekadar melayani mesra sesiapa sahaja. Memang jali singkong tak tahu mengenai usuk gonjeng menggunakan susuk lam sama seperti Wak Lijat. Kalau tidak disebabkan dia menetap usuk gonjeng dengan mata parang hingga terkulai lengan, kemudian bercantum semula tak semena-mena, nescaya dia akan menyangka di hadapannya bukanlah manusia biasa. Tentulah puaka air yang menjelma menjadi usuk gonjeng yang tercegat di hadapannya. Bukan usuk gonjeng saja yang terkulai lengan ditetak dengan mata parang. Wak Lijat juga pernah terpokah paha di kerkah buaya tatkala meranduk sungai menangguk udang. Seisi kampung tahu mengenai Wak Lijat di kerkah buaya menyebabkan dia merangkak ke tebing dengan pahanya yang digonggong ke tengah arus. Belum sempat buaya berkenaan mengheret paha Wak Lijat, tiba-tiba saja terlepas dari celah taring yang berceranggah. Wak Lijat duduk saja di tepi tebing, di atas tebing, menunggu pahanya menerpa semula ke tubuh. Kemudian melekat semula bercantum macam tidak terpokah apa-apa. Sebab tu orang kampung datang untuk membantu. Mereka terkejut melihat Wak Lijat ni tak cedera langsung. Dia sekadar menepuk-nepuk pahanya yang masih berbekas darah akibat dikerkah buaya ganas. Bukankah Wak disambar buaya di tengah arus? Jali singkong terkebil-kebil mata setelah melihat Wak Lijat tidak cedera apa-apa. Memang dia sendiri memanggil orang-orang kampung membantu sebaik saja melihat Wak Lijat diheret buaya ke tengah arus. Memang aku disambar buaya, tapi geruh aku bukan pada taringnya. Beritahu Wak Lijat tenang, sekalipun dia tidak sempat mengelak dari disambar buaya. Sebab tu dia menangguk udang bersama dengan jali singkong. Geruh disambar buaya semacam sedang menunggunya di tengah arus. Macam mana Wak boleh terlepas, Jirannya mendekati dia apabila melihat darah meleleh di pangkal paha. Semuanya dengan kuasa Allah. Wak Lijat mengusap-ngusap dadanya disebabkan masih keberah-berahan. Apa maksud berahan? Keberah-berahan setelah diheret buaya ke tengah arus. Tetapi mereka tak melihat pun paha Wak Lijat ni terpokah habis hingga digonggong buaya berkenaan. Semasa Wak Lijat merangkak naik ke tebing dengan pahanya yang terputus, memang jali singkong sudah berundur memanggil orang-orang kampung meminta bantuan. Dan ketika itu Wak Lijat ni sempat menyeru. Sini ada doa dia, ada bacaan dia, tetapi saya akan skip. Sekaligus buaya di tengah arus menggelepar tidak menentu. Dia berpusing-pusing bagaikan paha Wak Lijat yang digonggongnya menujah kuat ke tengah rahang. Sewaktu dia melepaskan gonggongan paha berkenaan, buaya tersebut mengapung ke permukaan air dengan mulut ternganga tidak dapat dikatupkan lagi. Semasa orang-orang kampung sampai di tepi sungai, buaya berkenaan masih ternganga mulut di tengah arus. Ekornya melibas-libas ke kiri dan ke kanan mahu berundur selamatkan diri. Semakin kuat dia melibas-libas ekor, buaya tersebut tak dapat berbuat apa-apa. Lain kali jangan buat kurang ajar dengan Wak Lijat. Laung Wak Lijat lantas menuding jari telunjuknya ke tengah arus. Apabila Wak Lijat menghentakkan tumitnya 3 kali ke tanah, mereka melihat buaya berkenaan menggelepar kuat di permukaan air. Ekornya tidak melibas-libas lagi, tetapi mulutnya masih ternganga tidak dapat dikatupkan. Naiklah kamu ke tebing ni.
Seru Walijat mengisar tapak tangan dengan menghembus perlahan. Dia menyebut. Dia punya ayat ni macam Jawa. Memang Jawa lah kan. Wama yang nang dinak sang dinik. Tak berani saya. Sebab dia tulisan Rumi ni. Ni doa ke apa ni? Tak berani. Tak apa, kita skip. Bahaya. Dalam keadaan mulutnya terengah-engah, buaya tersebut perlahan-lahan merangkak naik ke tebing. Mereka yang berdiri di tebing melihat kaki buaya itu terkulai seolah-olah dikerkah musuh. Tidak bertangguh, Walijat menepuk-nepuk bahagian paha buaya itu yang terkulai hingga kan bercantum kuat semula. Sebaik sahaja paha yang terkulai itu bertaup kuat, barulah mulut binatang berkenaan terkatup semula. Kenapa kamu nak kurang hajar dengan Walijat, Bentak Walijat lantas menampar kepala buaya itu 3 kali. Memang buaya itu tidak melawan apa-apa. Dia meletakkan kepalanya di atas tanah seolah-olah menunggu apa sahaja keputusan daripada Walijat. Setelah Walijat membacakan jampi serapahnya, dia memberikan isyarat supaya buaya berkenaan turun semula ke tengah arus. Tidak bertangguh, buaya itu terjun semula ke sungai terus tenggelam ke dasar. Kejadian yang menimpa Walijat semasa dikerkah buaya itu memang dilihat sendiri oleh Jali Singkong. Sebab itulah dia percaya tentu Usop Gonceng sudah menerima amalan daripada Walijat. Kalau tidak, masakan tangannya yang terkulai ditetak dengan parang boleh bercantum semula. Kesal benar hatinya apabila menuduh isterinya timah sengih melayani anak muda yang peramah itu. Apabila diberitahu kepada Haji Basudi mengenai kejadian adiknya ditetak dengan parang oleh Jali Singkong, dia sekadar mengeluh pendek. Sekalipun jauh di lipatan hatinya, dia tidak benarkan adiknya mengamalkan amalan demikian. Tetapi Usop Gonceng tetap berkeras tidak mahu buangkan susuk lam yang sudah sebati dengan dirinya. Bukan mudah dia menyelam ke dasar parit, mahu mencari lam melekat pada daun rumput di dasar parit yang berselut. Masakan dia mahu buangkan amalan tersebut setelah bersusah payah memujuk Walijat untuk turunkan amalan tersebut. Kalau abangnya tidak bersetuju, bila-bila dia rela untuk tinggalkan kampung halaman. Biarlah dia tidak menatap muka abangnya sampai bila-bila pun, asal saja susuk lam itu terus sebati dalam tubuhnya. Usop Gonceng tidak mahu siapa pun menghalang dia untuk gunakan susuk lam yang sudah diturunkan oleh Walijat. Tetapi selepas Haji Basudi mendesak dia buangkan sahaja susuk lam berkenaan selepas beberapa kali isterinya Embok Sinah keguguran, terpaksa juga Usop Gonceng mengalah. Kalau disebabkan susuk lam itu dia tidak boleh mendapatkan anak, jadi apa salahnya dia buangkan sahaja sampaikan tubuhnya bersih suci daripada amalan demikian. Sekalipun hatinya tidak senang dengan keputusan abangnya Haji Basudi, namun dia terpaksa juga mematuhi. Dia tahu Walijat juga mengamalkan susuk lam, tetapi orang tua itu tetap mempunyai anak. 3 orang anak lelakinya dan 2 orang anak perempuannya memang tidak pernah pun meminta ayahnya turunkan susuk lam. Tahu sangatlah Usop Gonceng, dia satu-satunya yang sanggup Walijat bersetuju untuk turunkan amalan tersebut. Terpulanglah pada Abah Haji, saya ni sanggup buangkan susuk lam ni. Tutur Usop Gonceng setelah lama mengambil keputusan. Biarlah susuk lam itu dibuangkan, asal sahaja isterinya Embok Sinah tidak keguguran. Dia merasa berdosa sekiranya isterinya tidak boleh mengandung disebabkan amalan tersebut. Haji Basudi mengangguk perlahan. Dia tahu bukan disebabkan susuk lam itu dia mengalami kejadian Embok Sinah keguguran, asal saja mengandung 2-3 bulan. Tetapi amalan gunakan susuk memang tidak memberi manfaat sesiapa pun. Apalah maknanya Usop Gonceng boleh bertahan dari luka semasa hayatnya, tetapi belum tahu bagaimana kesudahannya. Bukan Usop Gonceng sahaja yang pernah ditetak tangan hingga terkulai, tetapi bercantum semula. Haji Basudi juga tahu yang Walijat ni dikerkah buaya menyebabkan pahanya terpokah. Tidak lama selepas kejadian itu, memang Walijat meminta Haji Basudi untuk buangkan susuk lam tersebut. Bimbang sangat dengan si Walijat ni. Sekiranya susuk lam itu tidak dibuang, sekiranya dia menemui ajal. Manalah tahu kepalanya mesti dipenggal juga setelah terbujur menjadi mayat. Kalau tidak dipisahkan kepala dari tubuh, nescaya tubuhnya akan bingkas bangun sebaik saja dijerus air semasa mayat dimandikan. Tentu seisi kampung akan kelang kabut sekiranya mayat dia bingkas bangun, tetapi dia akan tergolek semula menjadi mayat setelah air yang dijiruskan kering daripada tubuh. Alangkah terseksanya dia kalau mayat sudah terbujur masih lagi bingkas bangun. Terpaksalah dipenggal leher biar kepalanya bercerai dari badan. Setelah dimandi dan dikapankan, kepala jua tidak boleh digebumikan sama dengan badan. Mesti digebumikan berasingan dengan dipisahkan oleh anak air. Kalau dibiarkan dikebumikan sama setelah kepala dipenggal, Walijat tahu yang dia akan balik semula menemui keluarga. Dia tidak mahu mayatnya dipenggal kepala setelah terkejang menunggu masa untuk dikebumikan.
Sebab itu Walijat desak Haji Basudi buangkan sahaja susuk lam yang diamalkan sekian lama. Tidak ada apa-apa yang mahu dimegahkan kalau setakat tangannya terputus ditetak parang bercantum semula. Apalagi Haji Basudi sering ingatkan dia semulia-mulia manusia di sisi Allah hanya merekalah yang bertakwa. Masakan mereka yang terpenggal leher bercantum semula dapat merasakan dirinya mulia di sisi Allah sekiranya tidak bertakwa. Apalah gunanya susuk lam boleh mempertahankan diri kalau tidak dapat kemuliaan di sisi Allah. Saya ulang balik takut tak sampai. Apalah gunanya susuk lam boleh pertahankan diri kalau tidak dapat kemuliaan di sisi Allah. Memang Walijat memahami penjelasan yang diberikan oleh Haji Basudi setiap kali dia mengajar di madrasah. Tetapi susuk lam yang diwarisinya sudah diamalkan sejak usianya masih muda. Ketika itu memang Walijat tidak peduli mengenai takwa dan iman. Dalam usia muda, dia hanya berbangga kalau musuh tidak dapat menewaskannya sewaktu berhadapan di tengah gelanggang. Cubalah mereka ni menghunus keris, lantas ditusukkan ke dadanya. Bila-bila sahaja Walijat bersedia busungkan dada. Musuh akan gementar tidak ketahuan setelah melihat luka di dada akibat ditusuk mata keris akan bercantum semula. Dia akan bingkas menghambat musuh setelah luka yang parah tiba-tiba pulih tidak berbekas apa-apa. Kemegahan di masa muda itu tidak bermakna apa-apa lagi kepada Walijat setelah usianya semakin tua. Kalau kamu ikhlas nak buangkan susuk lam ni Usop, insya-Allah. Beritahu Haji Basudi kerana bimbang adiknya masih mahu pertahankan juga amalannya. Usop Gonjeng tidak menyahut apa-apa. Dia sudah nekat mahu buangkan juga kerana tidak mahu kecewakan isterinya si Embok Sina. Semenjak dia jatuh hati dengan janda beranak satu itu setelah bertemu dalam majlis perkahwinan, dia tidak mahu kecewakan hati perempuan itu. Tentu Embok Sina kecewa sekiranya beberapa kali keguguran asal sahaja tengah mengandung. Lantas Haji Basudi ambil kepala tempurung kelapa ditelengkupkan pada belikat Usop Gonjeng setelah adiknya bersetuju mahu buangkan susuknya. Puaslah dia mencari tempat yang sesuai untuk dilekapkan tempurung kelapa itu. Namun semuanya tidak mahu melekat apabila Haji Basudi berdoa. Di sini ada doanya tapi macam biasa saya akan skip tuan-tuan, puan-puan. Setelah Haji Basudi mencari-cari tempat melekapkan tempurung kelapa itu, tiba-tiba saja ianya melekat pada bahagian bawah ketiak. Dan ketika ini Usop Gonjeng merasa denyutan kuat hingga ke pangkal bahunya. Memang dia rasakan kesakitan di bawah ketiak hingga ngilu sampai ke tulang. Setelah tempurung tersebut melekat di situ, Haji Basudi menepuk-nepuk 3 kali. Kemudian dia kisarkan tapak tangannya di situ dengan membacakan. Di sini ada bacaannya lagi tapi kita akan skip lagi tuan-tuan, maaf. 10 kali dia ulangi membacanya. Haji Basudi bacakan pula 10 kali lagi. Ada lagi bacaan dia ya. Baik, kita teruskan. Mengeliat-ngeliat Usop Gonjeng apabila merasakan badannya panas seolah-olah terganggang ke api. Berpeluh-peluh dia menahan kesakitan hinggakan beberapa kali tidak dapat menahan kentut. Tetapi Haji Basudi teruskan juga berdoa sampaikan tempurung yang melekap di bawah ketiak adiknya itu jatuh dengan sendirinya. Sebaik saja tempurung itu jatuh terlentang ke lantai, Usop Gonjeng melihat lam itu terliuk-liuk di situ. Lam sebesar hujung lidi sepanjang hampir sejengkal itu berlumuran darah laksana pacat tengah kekenyangan. Memang binatang itu akan mati kalau dicincang lumat pun. Bila-bila masa tubuhnya yang terputus itu akan bercantum semula. Sebab itulah Haji Basudi sendiri yang buangkan semula lam yang di dalam tempurung itu ke dalam parit. Tidak lama selepas lam itu dibuangkan oleh Haji Basudi, memang Embok Sinah mengandung juga. Gembira benar Usop Gonjeng apabila isterinya melahirkan anak perempuan yang sekian lama diidamkannya. Setidak-tidaknya boleh juga menjadi kawan bermain meliah anak tirinya. Tetapi semenjak berkahwin dengan Embok Sinah, memang dia melayani Maliah macam anaknya juga. Sampaikan Maliah juga memanggilnya ayah. Bagaimanapun, Usop Gonjeng tahu selepas susuk lam dibuangkan, dia sering mengidap sakit dalam perut. Kadang-kadang berhari-hari dia tidak dapat turun ke sawah apabila terasa bisa-bisa dalam perut laksana luka dicurahkan dengan air asam. Semenjak mengidap sakit perut yang memedihkan itu, keadaan tubuh Usop Gonjeng ini bertambah kurus. Mukanya cengkung dengan mata kian terperosok ke dalam. Sebab itulah seisi kampung memanggilnya Usop Gonjeng kerana dengan keadaan yang kurus melidih. Namun dia sudah mengagak badannya menjadi kurus, tentu mengikut kesan tubuh lam yang meruncing laksana hujung lidi. Tidak sampai setahun dia mengidap sakit perut itu, Usop Gonjeng terkejang juga beberapa minggu. Sengaja dia tidak mahu beritahu abangnya Haji Basudi mengenai penyakit yang dihidapinya. Tatkala Usop Gonjeng meninggal dunia, anaknya bersama dengan Embok Sinah baru berumur 2 tahun sahaja.
Tetapi Haji Basudi juga tidak boleh membantu apa-apa. Penyakit perut yang dihadapi oleh adiknya Usop Gonjeng tidak pernah dirawat langsung. Lainlah kalau Usop Gonjeng berusaha sendiri mendapat kerawatan. Memang Haji Basudi boleh mencuba. Setidak-tidaknya dia akan bawakan juga adiknya ke hospital sekalipun terpaksa dibedah. Apa salahnya dibedah kalau penyakit di dalam perut itu boleh disembuhkan? Tidak lama selepas kematian Usop Gonjeng, anaknya juga mengidap sakit perut tidak menentu. Dia akan menangis sampai mengerekod menahan kesakitan dalam perut yang tidak dapat diketahui sebabnya. Asal sahaja dia mengalami sakit perut, Embok Sina akan melihat muka anaknya pucat lesi. Apabila diberitahu diberitahu kepada Haji Basudi, dia akan berdoakan air dan menyuruh minum beberapa teguk. Sewaktu berusia 3 tahun, anak kecil itu juga menutup mata. Sedih benar hati Embok Sinah dengan kematian anaknya anaknya ketika bersama dengan Usop Gonjeng. Kesedihan yang menusuk itulah menyebabkan Embok Sinah tidak mahu jejakkan kaki lagi ke Sekincan. Biarlah semua kesedihan itu dibawa sama berpindah ke mana-mana. Kalau tak jumpa Haji Basudi, kita boleh cuba siapa saja yang tahu. Bisik Mak Johan. Dia ni Mak Johan ke Mak Johar? Saya pun dah keliru nama dia ni. Di sini dia pakai Johan kan. So kita teruskan dengan Johan. Kalau tak jumpa Haji Basudi, kita boleh cuba dengan siapa saja yang tahu. Bisik Mak Johan meminta isterinya Melia bertenang apabila perempuan itu gelisah sangat. Awak nak cari siapa? Kelah pula dah. Kelih pula dah. Keluh Melia perlahan. Perkara mencari orang lain mahu buangkan susuk belian emaknya tak sama dengan menjemput Haji Basudi ke situ. Setidak-tidaknya hubungan kekeluargaan masih lagi terjalin sekalipun anak Usop Gonjeng meninggal dunia tatkala berusia 3 tahun. Kita bertanyalah pada siapa-siapa pun. Ujar Mak Johan kerana bimbang tak sempat buangkan susuk belian emak mentuanya. Meliah tidak menyahut. Dia tahu emaknya bukan mahu sangat susuk belian yang ditusukkan itu dibuang, tetapi mendesak mahu temui Haji Basudi. Lama mereka terpisah setelah emaknya beberapa kali berkahwin lain. Memang ramai lelaki yang terpikat selepas ayah tirinya Usop Gonjeng meninggal dunia. Sekalipun emaknya tidak lagi menyanyi dalam majlis perkahwinan, tetapi lelaki yang terpikat dengan emaknya memujuk juga. Tetapi Melia tak boleh menghalang apa-apa setiap kali emaknya berkahwin lain. Memang lelaki berkenaan terpikat disebabkan Embok Sinah kelihatan berwajah muda. Setelah Melia dewasa pun, mereka yang terserempak Embok Sinah menyangka yang dia bersama anaknya bagaikan adik-beradik. Kalau tak salah, dekat di Sungai Manik ada juga orang yang handal pandai buangkan susuk ni. Seorang jiran menjelaskan, disebabkan dia sering kali menjejakkan kaki ke Sungai Manik. Siapa namanya di Sungai Manik tu? Mak Johar. Ni Mak Johor pula dah. Aduh. Mak Johan mula berasa lega dengan penjelasan jiran itu. Saya hanya dengan namanya saja. Beritahu jiran itu tersengih-sengih. Lama dia terangguk-angguk. Kemudian baru menyambung. Namanya Haji Kadri kalau tak salah. Memang dia sendiri tak cam sangat Haji Kadri sekalipun sudah beberapa kali ke Sungai Manik.